Niat tempatnya dalam hati. Niat tempatnya dalam hati. Nak kata bahawa anggota badan kita masing-masing ada kerjanya masing-masing. Seperti bila kita kata, dia berkata-kata. Abu berkata-kata. Dia berkata-kata dengan apa? Tidak lain dan tidak bukan dengan lidahnya, dengan lisannya. Dengan lisan, kita berkata-kata. Dengan mata, kita melihat. Contoh. Dengan telinga, kita mendengar. Dengan hati, kita berniat. Jadi nak kata di sini bahawa niat tempatnya memang dalam hati, ya. Maknanya niat itu bukan dengan kata-kata, bukan dengan perbuatan. Ini hanya ini niat yang dilafazkan. Contohlah kalau dilafazkan, atau niat yang dizahirkan dengan perbuatan dan sebagainya. Tetapi nak kata secara dasarnya niat dalam hati. Berdasarkan hadis Umar Al-Khattab di sini, sesungguhnya setiap amalan bergantung kepada niat. Di antara ulama salaf, Sufyan Ats-Tsauri, dia mengatakan, aku tidak pernah berusaha untuk membaiki sesuatu yang lebih susah daripada niat. Aku tidak pernah berusaha untuk membaiki sesuatu yang lebih susah daripada niat. Nak kata bahawa niat ni memang sesuatu yang kita kena beri perhatian sepenuhnya. Kita kena betul-betul jaga niat kita. Saya bagi contoh. Kalau kita nak buat sesuatu dengan kerja fizikal kita, sering sahaja kalau kita nak capai sesuatu, asalkan kita buat dengan betul, kita akan dapat hasil yang betul. Sebagai contohlah, kalau kita nak sapu sampah, ya, kalau kita sapu dengan betul, hilanglah sampah tu. Kalau kita nak memandu, kalau kita memandu dengan betul, sampailah kita ke destinasi. Maknanya benda tu mudah, dengan erti katalah secara relatif mudah, boleh dilaksanakan. Tetapi berbanding dengan niat, keadaannya berbeza sama sekali, ya. Niat, kalau kita nak niatkan sesuatu, lebih-lebih lagi kalau kita nak niatkan kerana Allah, dia perlu kepada mujahadah. Dia perlu kepada mujahadah. Bukan nak kata benda itu mustahil, tak. Tetapi dia perlu kepada mujahadah. Apa arti mujahadah? Dia perlu kepada kesungguhan. Kerana itu, di antara ulama salaf juga, Abdullah bin Mubarak, dia mengatakan, rubba amalin saghir tu'azzimhu an-niyyah, wa rubba amalin kabir tusaghiruhu an-niyyah. Barangkali suatu perbuatan tu kecil, tetapi dia menjadi besar kerana niatnya. Barangkali suatu perbuatan tu kecil, tetapi kerana niatnya bagus, dia jadi besar. Besar macam mana? Di sisi Allah. Dan barangkali suatu perbuatan tu besar, tetapi dia menjadi kecil. Barangkali suatu perbuatan tu besar pada pandangan manusia, tetapi dia kecil pada pandangan Allah kerana niat. Lihat bagaimana niat memberi impak yang cukup besar dan cukup signifikan. Suatu amalan yang kecil pada pandangan manusia, dia jadi besar di sisi Allah kerana niat. Seperti mana suatu perbuatan yang besar pada pandangan manusia menjadi kecil pada pandangan Allah kerana niat. Nak kata niat yang bagus akan membaguskan sesuatu niat. Seperti mana niat yang buruk akan memburukkan sesuatu perbuatan, ya.